بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والعلماء والصالحين وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء إليهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwan illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita merafa'kan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan ya dengan keizinannya dapat sama-sama kita berkumpul pada pagi ini ya, dan mudah-mudahan pahala bacaan Fatihah kita tadi dapat sampai kepada arwah-arwah yang telah kita niatkan sebentar tadi ya. Sebab itu kita kadang-kadang tuan-tuan, kalau tak ada kerja sangat pun niat ni baca Fatihah, niat untuk mak ayah kita kan, pahala sampai insya-Allah. Jangan tunggu untuk imam nak buat je kan, tak ada kerja buat. Saya selalu kalau ada masa macam antara waktu azan dan iqamah tu kan, dia panjang, lepas kita mayang sunat qabliyah tu, ada masa niat Fatihah untuk mula dengan Nabi dulu, keluarga Nabi, lepas tu baru kita khususkan kepada siapa, wa khususan ila ruhil marhum Haji apa bin apa, nama ayah kita, kita sebut nama tu ya. Mudah-mudahan pahala kita sedekah pada waktu tu sampai. Tu antara benda yang boleh kita buat dalam waktu, jangka waktu yang kita kata sementara nak tunggu Pak Bilal qamat. Boleh buat ibadat itu, dianggap sedekah yang tanpa perlu keluarkan duit, hanya perlu buat bacaan je. Niat gitu untuk arwah dan mak ayah kita meninggal dunia ya, insya-Allah. Mudah-mudahan kita sebut ustaz ibu bapa kita aja, tak apa. Boleh, tak apa. Yang penting niat kita tu, yang kata innamal a'malu binniyat tu. Niat kita supaya pahala bacaan Fatihah ni sampai kepada orang tua kita. Sampai dah kita dah niat qasad kita kepada orang tua kita. Dan kita janganlah kedekutnya, sebab kita ada pak mentua, mak mentua. Jadi kalau yang ada pak mentua yang dah meninggal, niatkan sekali. Kadang-kadang kita ni terlupa, duk pulun pak dengan mak ayah kita saja. Hak belah hak laki kita lupa, hak belah hak bini kita lupa. Jangan macam tu. Biar sama, sebab hukum fiqh pun dah dianggap macam mak dan ibu kandung sendiri dah, mertua tu ni kan. Sebab kadang-kadang saya duk perasan ada kita yang jenis lupa. Dia buat khusus untuk mak ayah dia, hak mak mentua dengan pak mentua dia terlupa. Eloknya kita buat dua-dua. Sebab itu afdal kita buat, macam saya cerita dulu, satu wali Allah di Indonesia, daripada maghrib isyak tu dia buat sedekah Fatihah tu, dia baca Fatihah, satu Fatihah untuk satu nama. Macam tadi kita buat umum, satu Fatihah satu nama. Dia ada berapa nama orang minta dia buat, sebab dia orang alim. Bayangkan daripada maghrib sampai isyak, ada kertas, ada panjang kertas dia duduk baca tu. Kawan saya pergi tempat dia baca ila ruhil marhum, disebut ni siapa dia baca Fatihah. Benda ni yang kedua, ila ruhil marhum, siapa dia baca sampai habis. Maknanya kita kalau boleh ikut susunan macam tu. Tak tahulah, kalau saya selalu buat mula mak ayah kita, mak kita, pak mentua, mak mentua ada lagi, lepas tu abang saya, kak saya, pak menakan semua saya sebut mana saya ingat nama tu. Lepas tu bos sekalian orang Islam. Yang mudah-mudahan sumbangan kita itu nanti akan diikuti oleh anak kita bila kita tak ada. Kita kena niat lagu tu lah. Ya, sebab maknanya bila kita tak ada besok ni, selain sedekah kita, doa daripada anak kita kan, ilmu hak kita mengaji ni sikit. Jadi kurang-kurangnya bila kita buat gitu, mudah-mudahan esok anak-anak kita akan buat kat kita juga. Biasa dia macam tu.
Kita berjasa pada orang, orang akan berjasa pada kita. Tapi janganlah kita buat tu, kita kata apa, nak pembalasan macam tu tak. Kita buat aja. Mudah-mudahan akan ada anak-anak kita, mungkin seorang, mungkin dua orang, kalau tak semua pun, yang akan mendoakan kita setiap kali lepas solat. Kita nak harap benda tu ya, bila kita mati besok. Baik. Yang tu cerita lain. Ni kita cerita kitab-kitab pula. Jadi kita sampai muka surat 16. Hari ni saya dah tulis tajuk Sunanul Wudu, ataupun perkara-perkara sunat dalam wudu, baris yang kelima daripada bawah tu ya. Bermula sunat wudu itu amat banyak. Hari ni kita ada gangguan ya. Tak apa. Setengah daripadanya mengucap bismillah pada awalnya, iaitu awal membasuh dua tangannya, dan a'udzubillah dahulu daripadanya. Ayat dan ni ayat bahasa lama maknanya a'udzubillah dululah. Tu dia kata a'udzubillah dahulu daripadanya, a'udzubillah dulu. Jadi yang pertama ni dia suruh kita baca a'udzubillah dulu, lepas tu baru baca bismillah. Okey. Kemudian daripada basuh tangan, maknanya sebelum kita mula nak basuh tangan. Jadi ambil perhatian, maknanya selepas ini, kalau sebelum ni kita hanya baca bismillah, jadi kita ajak kita hari ni sebelum bismillah kita baca auzubillah, minta syaitan-syaitan yang duk was-was kita ambil wuduk tu lari. Sebab kadang-kadang macam saya cerita lah, kadang-kadang tak ada ayat tu berkamil lama nak boleh basuh tangan, basuh muka. Tu yang jadi lambat tu, jadi panjang. Baik. Maka ni permasalahan, jika meninggal akan bismillah pada awalnya, jikalau sengaja sekalipun, didatangkan dia pada pertengahan. Jadi maknanya, katakanlah kita terlupa baca tengah-tengah basuh tangan, teringat, maka bacalah ketika tengah basuh tangan tu. Tak apa, sedang duk basuh tangan tu, sebab ni sunat ya, baca je. Macam kita makan nasi kan diajar, kalau lupa tengah-tengah tu kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim awwaluhu wa akhiruhu. Ni agama ajar kita ya. Serupa dengan ambil wuduk tadi, bila kita tertinggal ataupun kita sengaja sekalipun, kata dia, maka didatangkan pada pertengahannya. Tiada apabila selesainya. Dah habis basuh tangan, dah tak boleh baca bismillah, dah terus ya. Faham ayat ni lah? Tiada setelah selesai tu maknanya dah tak boleh lagi bila dah habis basuh tangan. Terus jalan je lah, sebab dia benda sunat. Jangan duk kita duk pening kepala pula cerita sunat kan, kok rasa tak puas hati nak start balik, ikut suka nak start balik pun, tapi kita dah membazir air dah tu. Jadi sebab itulah ya, benda sunat di mana-mana pun kita kena lazimi, bukan sekat wuduk saja, apa benda pun. Nak masak sayur ke, nak potong ikan ke, nak potong sayur di rumah ke, bukan setakat kita nak makan, nak buat persediaan makanan tadi pun ada barakah bila kita baca doa-doa macam ni. Bismillah, auzubillah, bismillah ya. Mudah-mudahan ada barakah. Baik. Dan membasuh dua tapak tangannya hingga kepada pergelangan tangannya dahulu daripada berkumur-kumur. Dahulu tu maknanya kemudian ataupun sebelum berkumur-kumur. Jadi yang ketiganya di sini yang sunat, basuh tangan sampai pergelangan, sampai pergelangan tangan. Pergelangan tu maknanya sinilah ya. Ni sunat basuh. Okey, kita basuh. Itu sunat kata dia, pergelangan tangan dahulu daripada berkumur-kumur, maknanya sebelum kita nak kumur. Dan dibasuhkan keduanya, iaitu tangan tadilah, 3 kali jika taradud ia pada suci keduanya dahulu daripada memasukkan dia dalam bejana yang kurang airnya daripada 2 kolah, maka sunat ini lain daripada yang dahulu. Maknanya gini, untuk kes tertentu, kalau air tu kurang 2 kolah, kita nak pakai cedok lah, sebab nak celup tak boleh.
Jadi untuk kes gini, kita basuh yang kedua sempurna dah memadai, tak payah buat 3. Tapi kalau air cukup, buat 3. Tu yang dia kata kali kedua yakin, tak ada taradud, tak ada wasangka, tak ada syak apa, kita rasa dah bersih, maka 2 memadai. Kalau kes air tak cukup lah. Kalau air cukup tak apa. Sebab ni cerita sunat. Cuma sunat ni tuan-tuan, kalau tak buat bersempurna, tak dapat pahala sunat. Teratur je lah. Kalau dapat pun mungkin dia punya peratusan tak sama. Sebab kerja catat pahala ni kerja malaikat. Kita buat saja, insya-Allah. Baik. Dan berkumur-kumur kemudian daripada membasuh 2 tapak tangannya. Berkumur-kumur setelah membasuh tangan tadi, maknanya yang keempat ni berkumur-kumur. Baik. Ini semua tahu, cuma kita mendalami lagi hari ni sebab ada bab-bab yang kadang-kadang kita tak pasal, kita ada benda baru nak mengaji hari ni. Dan berkumur-kumur kemudian daripada membasuh 2 tapak tangan. Kemudian sini bukan maksud ni selepas kita dah basuh 2 tapak tangan tadi, pergelangan. Dan hasil sunat padanya dengan memasukkan air pada mulut, sama ada diedarkan dia, diludahkan dia atau tiada. Nampak? Maknanya tadi kumur tu dia kata masukkan air, sama ada kita nak edarkan, kita buat kumur lah, ataupun kita tak nak, ataupun nak ludah, buang, atau nak telan. Kita tak habis kita tengok ke habis. Bahasa dia lah, bahasa tu detail. Dia kata diludahkan dia atau tiada. Tiada itu maknanya kita tak ludah, kita telan. Ya. Maka jika berkehendak akan yang akmalnya, diludahkan dia, kemudian daripada diedarkan dia. Nak akmal, nak sempurna, paling sempurna akmal ni kita kena buang. Lepas kita edarkan, lepas kita komok, kita ambil jari, gosok, buang segala kekotoran yang kita makan tadi tu, clear, ludah buang, itu akmal, maknanya paling sempurna. Nak telan, ikut suka. Sebab dia kata situ tak adalah sampai hukum haram, makruh pun tidak, cuma disebut akmal. Akmal maknanya paling sempurna, diludahkan dia, kemudian daripada diedarkan dia. Lepas pada kita komok tu, kita kelir ayak dalam mulut, gigi semua, baru kita ludah. Dan mengisapkan air kepada hidungnya, kemudian daripada berkumur-kumur. Lepas kita komok tu, kita bubuh air dalam hidung, kita sedut, isap. Tapi jangan sampai sedut sampai naik pinau mata tu. Agak-agak ayak tu sampai ke kawasan rongga cuci dia punya filter tu, kita hembus balik. Kalau isap terus, jahanam badan kita nanti jadi pinau mata, ya. Baik. Dan hasil sunat padanya dengan memasukkan air di dalam hidung, sama ada diisapkan dia dengan nafasnya, kita sedut kepada apa benda tu, bahi dan bahu hidung. Okey, bahu hidungnya, bahu ni hak atas ni lah, hak kita kata sampai sini lah, ya. Maknanya tak sampai ke halkum tu, sampai ke sini. Okey, bahu hidungnya, dan dikeluarkan dia atau tiada. Maknanya boleh kita nak hembus buang atau isap terus. Saya rasa tak payah isap terus kot, jadi pending kita lagi. Kita hembus buang, ya, kita hembus buang. Maka jika berkehendak akan yang akmalnya, dikeluarkan dia. Kalau nak sempurna, kita buang, hembus balik. Okey. Dan menghimpunkan antara berkumur-kumur dan mengisap pada hidung dengan 3 kali cebok. Itu akmal, tuan-tuan. Maknanya kita serentak buat sekali himpun. Kita buah ayak dalam mulut, terus kita ni. Tu dia kata akmal. Akmal ni sempurna lah.
Kalau kita nak buat asing tak apa, komok dulu selesai baru ayat dalam hidung. Tapi dia kata akmal boleh kita sekalikan kita komok ayat yang lebihan tu kita terus isap dari hidung, kita hembus balik. Yang tu akmal. Bila akmal ni yang sempurna. So boleh buat kalau nak buat lagu tu. Ni sekaligus kita sekalikan terus. Okey. 3 kali cebok berkumur-kumur daripada tiap-tiap daripadanya, kemudian mengisap kepada hidung terlebih afdal daripada menceraikan antara keduanya. Nampak tak? Maknanya kita sekalikan itu lebih baik daripada kita asingkan. Maknanya berkumur dan masukkan air dalam hidung. Ni yang kelima. Masuk air dalam hidung. Kita hisap, elok kata dia jangan asingkan, kita buat serentak sekali. Okay? Mana lepas ni bila ambil wuduk, kalau kita mengaji hari ni, tuan-tuan cuba praktis ambil komok tu terus masukkan ya. Jangan ambil ayat yang komok tu masuk hidung, tak. Hak sekali dalam tapak tangan tu kan lebih banyak kan, hak lebih tu kita buang hidung, sedut sikit, hembus buang. Dia bukan apa tuan-tuan, kadang-kadang kalau kita tak perasan hak jenis lupa basuh hidung, kadang-kadang terik hidung yang keras tu dia melekat ya. Kadang-kadang bila kita sujud tu dia bergoyang-goyang, dia akan menyebabkan kita sukar nak bernafas. Sembahyang ni perlu penumpuan, fokus, konsentrate. Bila ada gangguan sikit, kita dah mula remah, mula nak gerakkan jari tadi. Bila gerak, apa benda dalam hidup ni, bila kita gerak je dia akan hilang fokus. Apa benda pun kan, macam kita teronok awak kereta, tiba-tiba nak tepuk bau, kita akan terkejut, hilang fokus. Itu kita kata awak kereta dalam keadaan kita tengok kan. Tambah ini nak ibadat. Sebab tu yang Islam mazhab Syafi'i dia tak bagi gerak lebih 3 kali tu. Memang akan hilang fokus terus. Sebab itulah bila kita boleh, yang saya heran tuan-tuan ni, kita tengok siapa pernah jadi askar kan, dia duduk berkawal tu, dia boleh duduk diam tu. Dia kita pergi istana Raja Britain kan, hak kepiah panjang tu, hak pakai topi panjang tu kan duduk tak gerak, dia diam, steady je. Saya pergi Turki, dia duduk jaga muzium Turki, tentera hak jaga kawal, duduk diam tu, senyum apa tak, buatlah lawak pun tahan lawak dia, memang tahan lawak. Dia boleh tak senyum, dia serius, relax je. Maknanya dia boleh keras lagu tu. Kalau sembahyang kita boleh lagu tu, tak ada gerak-gerak, saya kata hebat iman dia. Tapi kita bila bab ibadat jadi tak boleh, dia banyak gangguan kan, syaitan banyak duk kacau kita. Dia kacau macam-macam, dia bagi kita terlupa nak basuh hidung. Mulalah tu belum kira hak sesemua kan, hak ingus meleleh tu satu hal juga. Mujaklah hukum fiqh kata boleh kita seluk ambil tisu lap, boleh, tak ada masalah. Kalau ustaz tu ngajak itu sampai boleh guna ni hak bekas tangan kita gamak tak ada ni, heliak dengan ni tak apa, dia bukan najis, cuma kotak je lah orang tengok kan, member sebelah tengok kotak orang tak ni duduk sebelah gitu. Baik. Dan menyapu sekalian kepala. Basuh kepala kita mengaji itu rukun, wuduk sapu kepala rukun, tapi kata dia yang sunatnya kita menyapu sekalian semua. Hak ni sunat tuan-tuan. Sapu juzuk tu kan yang kita mengaji minggu lepas, hak sapu juzuk tu rukun, kena selai ke 2 helai 3 helai tak kisah. Tapi kalau boleh sapu ke semua, yang tu sunat. Ni kena faham ni. Tengok keadaan lah, dia akan cerita di sini. Dia kata menyapu satu suku daripada kepalanya maka wajib ya, yang kita dah mengaji, seperti barang yang terdahulu sebutnya, kita dah cerita dah, kita dah ajak sebelum ni. Dan jika tiada berkehendak menanggalkan barang yang di atas kepalanya daripada serban atau kopiah dan umpamanya, menyempurnai ia dengan menyapu atasnya. Maknanya kalau pakai serban, kita sayang nak buka, kita dah sapu wuduk tadi, rambut tadi kita dah sapu dah, kemudian kalau gamak kata ni, dia kata dia tak apa, sapu kat atas, ayak sapu, tapi basah habis serban, janganlah basuh gitu, syarat sapu gitu. Tapi paling bagus kita boleh buka kepiah kita sini, kita buka, kita sapu habis. Ni sunat.
Cumanya isu sekarang ni, bila kita sapu ayak paip kita ni, dia macam-macam bahan, dia akan jadi kolomok banyak sangat. Masalah timbul pula bila kita sembahyang pakai kepiah, dia gatai kepala, hilang khusyuk juga. Dia berkait tu tuan-tuan. Sebab itu kadang-kadang hak yang tuan kita ajak, mungkin ayak telaga, ayak mata ayak, dia ayak elok, tak ada masalah. Ayak paip kita kalau tak guna shampoo, sat je jadi kelomok habis. Bila kelomok, dia gatai kepala. Hak pakai telekom bersopa, hak pakai kepiah bersopa, yang akhirnya boleh mengganggu semayang kita. Pasal apa gatai? Nak garu banyak kali tak boleh tahan. Bila tahan mula, kepala dia tak selesa. Jadi penumpuan pada ibadat akan hilang. Yang ni yang syarak ajak kita ni, benda sunat kalau boleh buat, kalau tak boleh buat tak apa. Tu yang dia kata gamak tak payah, sapu kat atas tu dah, atas serban, atas kepiah tu, kau tak boleh buka lah. Baik. Dan menyapu sekalian dua telinga zahirnya dan batinnya. Ya, sapu telinga zahir dan batin. Lepas 6 yang ketujuh, sapu telinga zahir dan batin, maknanya luar dan dalam. Luar telinga dan dalam itu zahir dan batin. Ni ayat Jawi dah ni. Baik. Dengan air yang lain daripada air sapu kepala, maknanya kena guna air lain lah. Jangan air kepala hak meleleh tu kita pergi buat sapu telinga, tak boleh. Kena ambil air lain. Tu yang maksudnya di sini, lain daripada air sapu kepala. Dan yang sempurna sunat pada kafiat, menyapu keduanya bahawa, ni sunat ni, sunat kafiat cara nak sapu telinga macam mana kata dia? Memasukkan kepala dua telunjuknya di dalam dua lubang telinganya dan diedarkan keduanya atas segala lipatan telinganya, dan dilalukan dua ibu tangannya atas belakang dua telinganya. Dia nak faham dia. Kemudian dilekatkan dua tapak tangannya padahal basuh keduanya dengan dua telinganya. Ni ayat Jawi lah ya. Maknanya cerita dia, dua ibu ni, ibu jari telunjuk letak di sini tuan-tuan ni. Lepas tu dia suruh anjak, kok ni anjak, kemudian gerakkan ibu jari ke sini. Sebab tu kita buat begitu, clear. Sapu sini, tarik ni naik. Ayat tadi baru dia akan kena semua telinga lagu tu. Ni, lagu tu. Ni maksud ibu jari tu letak lagu tu sini, pusing sini, bagi kena celah ni. Kemudian hak ni tarik. Hak ni bagi lekat di sini, baru kena basah semua. Sopo juga hak belah ceri, letak lagu ni, tarik gitu, lepas tu tarik hak ni. Baru kena semua. Pasal hasil duk tengok kadang-kadang dia kuih lagu tu lah. Hak jenis bakit tidur punya style. Ataupun dia lagu tu kuih. Jadi tak ada pahala. Pahala sunat tak ada. Dia ni bagi kena semua, hak lagi kena, bagi kena semua ni. Biar bagi tak ada ruang-ruang ni hak celah ni. Tuan-tuan sekalian, cerita wuduk ni kita nampak remeh sunat, tapi menjadi wajib bila mandi wajib tau. Ayat yang kena tu, jangan duk main-main. Tu sebab dia ajak lu hak benda sunat, dia ajak bagi kita buat boleh. Kan, kita buat boleh, esok nak mandi wajib, benda yang serupa kena buat. Bahkan lebih lagi strict. Sebab mandi wajib ni tak ada tempat yang tak boleh kena ayat. Melainkan tempat yang tak boleh. Jadi kita kena, tu yang dia ajak wuduk tu sapu macam tu. Walaupun sunat pada wuduk, tapi dia wajib kepada mandi wajib, kena clear. Ya, tuan-tuan balik praktik lah, janji kena semua. Gamak tak apa, hati tu clear, buat ambil ayat tu sapu, bagi puas hati lah, kira-kira tu bagi puas hati. Kalau nak ikut sunat macam ni boleh, nak buat sendiri pun boleh. Janji kena telinga. Walaupun sunat tuan-tuan tapi dia menjadi wajib bila mandi wajib tu, bagi kena semua tu. Tu cara syarak ajar kita ya, menggunakan ibu jari dan jari ibu jari telunjuk dan juga ibu jari. Dan lalukan dua ibu jari tangannya atas belakang. Ni kita lalu tadi, saya buat tadi lalu. Jadi boleh kita nak buat sebelah ataupun kita ada kata lekatkan dua tu, ayat ada dua dah, kita buat serentak. Kan bila ada ayat paik kita tadahkan.
Melainkan kalau kita terpaksa pegang paik sebelah tangan, tu cerita lain. Tapi paik kita Allah mana ada hak pegang sebelah tangan, semua paik turun, kita tadah tangan, kita boleh buat dua-dua sekali. Nampak tak tu dia kata lekat dua-dua tapak tangan tu, buat dua-dua sekali. Bagi clear, bagi puas hati, 3 kali baru sempurna basuh telinga. Walaupun sunat tapi buatlah bagi betul, kerana ia menjadi panduan bila kita mandi wajib. Ya. Baik. Untuk ke telinga, okey. Dan menyelat-nyelati janggut laki-laki yang lebat. Ya, menyelat janggut. Ini yang ke-8. Selat ni lagu ni. Kalau hak janggut panjang tu kita ambil jari selat. Selat tu diselit, kita buh celah ni lah. Bagi basah. Tu selat. Okey, tu makna selat. Bukan selat terberau, selat tu bukan. Itu dua makna tu. Menyelat-nyelati janggut laki-laki yang lebat dan 2 tali tudungnya, yang kita cerita minggu lepas, iaitu jambang. Demikian lagi tiap-tiap bulu yang ada yang dipadakan dengan membasuh zahirnya. Tak kira lah, maknanya selat tu bagi basah yang zahir. Kalau lebat, basah yang nampak, yang kita rasa ayak boleh sampai, sudah. Tak payah kita nak tonyong-tonyong sampai ke sakit. Susah nanti. Nanti ketinggalan orang takbir, kita duduk tak habis gosok janggut lagi. Tu Islam ajak kita sampai ke tahap tu. Setakat yang boleh. Dia kata setakat yang boleh. Baik. Adapun janggut laki-laki yang jarang dan janggut perempuan, Masya Allah, ada janggut juga perempuan ni, dan khunsa, maka wajib diselat-selati akan keduanya. Dan kafiatnya, caranya, bahawa memasukkan segala anak jarinya di bawah janggutnya, dan yang afdalnya dengan anak jari tangan kanan. Jadi kita selati tu, kita basuh tu kena guna tangan lebih afdal bagi clear basah sini. Bila kita basuh kan, kita gosok tu sikit bagi kena agak-agak lah, sebab macam saya ni tak panjang, yang panjang-panjang agak-agak lah, selati tu sudah lah bagi kena je, bagi sampai air tu yang penting. Dan menyelati segala anak jari, 2 tangan dan 2 kaki jika sampai air kepadanya. Baik, ni selati jari pula yang ke-9. Tangan dan kaki. Ni bagi kena ayak ni, tu selati. Hak tangan mudah tuan-tuan, hak kaki tu yang kena gosok tu. Jangan pakai buat gitu je. Takut-takut ada benda-benda yang tak basah, tak kena ayak. Hak kaki yang penting tu. Tu yang kita kalau boleh, kita bila kita wuduk tu, kita gosok celah ni, tuan-tuan gosok. Biar kena ayak ni. Sebab kadang-kadang setengah orang selalu tengok dengan pakai kasut, dia goyang itu je, pakai kasut tu. Jadi entah ayak kena kasut tak kena kaki. Tu kalau boleh kita buka kasut, kan, goyang-goyang itu, tapi kalau boleh ni, dia kata sunat tu kita selati. Biar ayak tu kena. Sebab kadang-kadang jari kita susunan tak sama tuan-tuan. Ada hak jenis mengembang gitu kan, ada jenis bersopan santun, rapat, elok dia macam-macam. Jadi kadang-kadang bila kita duk pakai goyang-goyang gitu, takut ayak tak kena celah-celah ni. Masa wakil dah wajib, tapi sunat selati tu. Selati, ambil jari kita gosokkan. Tu yang Ustaz Yusuf sebut hari tu, dia nak benda tu buat betul-betul. Selati dia, jari tangan dengan jari kaki. Gitu. Baik. Menyelati segala anak jari, 2 tangan dan 2 kaki jika sampai air kepadanya. Okey. Dengan ketiadaan menyelapi, maka jika tiada sampai, melainkan dengan dia seperti segala anak jari yang sangat berdampak-dampak, sekira-kira tiada sampai air, nescaya wajib menyelati akan dia. Maknanya kalau kita tengok jari kita tu dampak-dampak, maknanya ada masalah dari sudut tak licin, kesat, ada orang kulit terkeluar kan, dia panggil apa, melupah kan.
Kalau macam saya jari dia melupas, tapi kalau berlaku kot jari tu, dia kata kalau boleh biar ayak tu, sebab bila kulit tu melupas kadang-kadang tak kena hak bawah tu, kena ayak atas, jadi kita kena gosok. Dia kata wajib tu gosok bagi clear. Makna cerita dia hari ni tuan-tuan, malah rajin menyelati itu lebih baik. Jangan kita basuh goyang-goyang gitu je. Dok banyak dah tengok kalau hari Jumaat ni tuan-tuan tengok orang lelaki-lelaki semayang, lagilah tambah hak mai lewat tu. Hak mai apa ni tu, bila dah qomat tu, dia wuduk ikut dan tu. Syu. Okey. Lepas tu Tok Imam habis salam pertama, dia start motor balik dah. Cepat dia. Belum bagi salam kedua, salam pertama, brum bunyi motor. Dahsyat. Ni hak jalan cepat ya. Maka bila cepat dibimbangi tak sempurna solat kita, tak sempurna wuduk kita. Jaga. Baik. Dan jika tiada dapat menyelati kerana berlekat-lekat, lekat-lekat macam ada gam tu, setengah dengan setengahnya, maka haram diceraikan dia kerana diselati akan dia. Nampak? Kalaulah jenis jari lekat-lekat dengan gam ke getah skrat dan sebagainya, maka tak boleh dah nak ceraikan jari tadi, maka hukumnya haram kalau kita tak ni betul-betul. Hak sunat jadi haram balik. Jadi cerita mudahnya, kalau hak jenis melekat dengan sebab gam uhu ke gam cak gajah ke apa benda sekalipun, atau melekat secara tidak sengaja ataupun sengaja, kita kena basuh betul-betul. Selagi air tak sampai kawasan anggota itu, maka wuduk tadi tidak sah. Macam mani wajib. Macam mani wajib. Ni cerita berat juga tuan-tuan, sebab dia merupakan perkara asas untuk kita buat benda yang wajib yang lain, dan dia menjadi wajib bila nak semayang, walaupun wuduk tu hukumnya sunat asal. Baik. Dan kaifiat menyelati akan anak jari tangan, bahawa dijadikan anak jari tangan, bahawa dia ulang ayat tu, dijadikan anak jari yang kanan pada celah anak jari yang kiri dari sebelah belakangnya atau akasnya. Belakang ni hak ni lah tuan-tuan, ni hak belakang. Kita buat lagu tu, ni lagu tu selat, ni hak belakang. Atau akas bahasa Arab makna sebaliknya, atau sebaliknya. Kita buatlah lagu mana pun, kira janji ayat sampai sudahlah. Jangan duk pening kepala sangat tengok ayat buku ni panjang kan, macam susah. Ceritanya senangnya tuan-tuan, selat jari, selati jari bagi ayat tu kena. Tu yang penting. Dia kena ayat semua. InsyaAllah mula. Baik. Dan anak jari dua kaki dengan bahawa dimulai dengan kelingking tangan kiri daripada bawah kakinya. Allah. Okey, daripada bawah kakinya. Mana tadi? Dimulai dengan kelingking tangan kiri daripada bawah kakinya, memulai dengan kelingking kaki yang kanan, disudahi dengan kelingking kakinya yang kiri. Baik, itu kaifiat menyelati anak jari tangan, bahawa dijadikan anak jari tangan, dia ulang tadi, anak jari yang kanan daripada celah anak jari yang kiri. Itu selesai. Kemudian tangan anak jari dua kaki dengan bahawa dimulai dengan kelingking tangan kiri. Jadi kita selati jari kaki tadi menggunakan kaki kanan, kita guna basuh. Lagu ni lah senang. Lagu tu payah sangat aja. Okey. Ataupun kita boleh guna tangan kanan kita. Kita gosok bagi clear, selati gitu. Sebab cerita wuduk ni sambil berdiri payah nak basuh tu, dia kena duduk. Kan payah kan kita nak kat kaki sebelah, sila air bulan terlentang belakang nanya. Sebab tu tengah-tengah tempat wuduk dia buat tempat duduk. Ceritanya nak mudah. Saya pergi Turki semua ada tempat duduk wuduk. Dia tak ada macam kita. Pergi dia semua ada tempat duduk. Ada pun basah kan? Macam mana? Basah. Basah tu hak tak ambil wuduk. Dia kalau bersopan ambil wuduk dia tak moci. Dan biar semayang pun tak tahu. Dia kadang ayak tu paip tu, kadang ayak tu dia jenis pecah hak jenis ni, jadi dia mocik kita. Sebab tu di Turki paip dia panjang. Dia hak paip ni satu, dia panjang ke bawah
Kira kalau ayam ni turun tu dia tak kena kita, dia memang turun cantik. Macam kita buh getah pahit kan, kita tambah getah pahit kan. Depa buat siap macam tu. Bila kita duduk tu memang tak merecik. Kita ambil sembahyang, selesa tuan-tuan, memang selesa. Tuan-tuan sembahyang kat lapangan terbang Istanbul dah. Surau dia tu. Ambil wuduk cukup selesa. Kita tempat duduk tak basah. Kita kadang tempat duduk dengan pahit jauh. Mundur nak kena hulak. Kontraktor tu dia import orang luar, gambarnya jenis tangan panjang, so saiz tak sama. Pasal tak kita di Malaysia? Duduk ni tu dia kita nak wuduk. Tu mula masalah. Hak sakit pinggang jahanam, hak tak sakit pinggang tak apa. Jadi payah. Dia orang cantik ya, kita ambil wuduk tu, mana bila kita angkat kaki basuh tangan tu, basuh kaki tu seronok sangat. Selesa. Tak ada basah apa. Ni cerdik dengan bodoh lah di sudut penyediaan tempat wuduk. Jadi elok, saya rasa elok kalau kita buat tempat duduk gitu, sebab ceritanya nak mudah basuh kaki. Ni kalau ikut kitab ni lah. Cuma Allah ni sebab dia nak jimat ruang. Setengah masjid nak jimat ruang, dia lupa bahawasanya orang tua kesian. Kan, hak sakit tulang belakang kan, nak tunduk tak boleh. Kesian. Hak tunduk bunyi prok-prak belakang lagi kesian. Lah ni banyak dia buat ni mesra orang dewasa dan remaja, dia tak mesra orang tua. Hak dia buat lah ni. Sebab itu kadang-kadang kita kesian makcik-makcik tua yang nak ambil wuduk tu, kesian. Kan? Tu satu hal. Hak jenis tak mok lantai, kulat dia punya lumut sebagainya, hak pijak licin jatuh pun ada. Tu satu hal lagi. Cerita ni memang banyaklah hal-hal yang menyebabkan masalah wuduk tak selesai. Ilmu kita ada tentang wuduk, pipi pijak lantai tergebung jatuh. Allah. Hilang ilmu kita tadi tu nak buat. Nampak? Dia akan menjadi tu, dia banyak kaitan. Baik. Dan mendahulukan tangan kanan dan kaki kanan atas yang kiri. Jadi kita selit tu guna tangan kanan, kanan kemudian baru kiri. Dan makruh mendahulukan yang kiri atas kanan. Makruh kita gunakan kiri dulu baru kanan. Kita buat kanan dululah. Demikian lagi jika dibasuh keduanya berserta, dan jika mudah basuh keduanya berserta sekalipun kerana syak nun. Syak nun ni keadaan. Keadaan kedua-duanya bahawa tiada mudah membasuh kedua-duanya dengan berserta. Jadi kata dia, kaki tadi basuh kalau boleh satu-satu. Walaupun kita rasa boleh buat dua-dua, saya rasa tak boleh kot, terlentang belakang kita. Cerita dia habak ni kat kita tu, dia nampak dah. Tak mungkin kaki ni boleh basuh serentak dua-dua. Dia tak sama telinga tadi. Kan? Telinga boleh. Tu yang saya kata tadi. Turki tu lebih cerdik daripada kita. Dia dah buat tempat duduk sebab dia tahu kalau kita nak basuh dua-dua pun boleh angkat, no problem. Kan, kita selit. Ni hak biri angkat dua-dua, pergi jatuh belakang, satu hai sakit belakang, duk urut pula, bapak tak boleh main masjid. Kanannya belakang tu. Ya, sebab tu kalau kita pekat-pekat pekiak di sini, kalau ada cadangan-cadangan apa ni kan, siapa nak buat surau apa kan, kita buat cadangan tempat wuduk biar ada tempat duduk, dan paip tu biar panjang sikit ke bawah. Kan? Maknanya kita tunduk pun taklah mercik sangat ayak tu kena kita punya seluar dan sebagainya. Ya, biar mesra gitu. Sebab kita dah mengaji hari ni kan, banyaklah Islam bagi kemudahan tu okey. Jadi cerita kaki tadi, kalau boleh basuh satu-satu lah ya. Jangan duk belagak nak habis cepat. Hak yang boleh buat dua, tangan boleh buat serentak. Ya, hidung boleh buat serentak, dua lubang hidung. Telinga pun boleh buat serentak. Hak yang boleh buat. Tangan sampai siku pun tak pernah buat serentak. Ada ambil wuduk serentak, saya kata tak ada, tak pernah dibuat dia orang. Dia mesti sebelah-sebelah. Hak boleh buat dua, buat. Yang tak boleh buat, tak usah dok terbiang buat. Tak usah, ya, bahaya. Habis basah baju habis. Basah baju maya hantar kapek jadi masam, bau habis. Tu yang masalah juga tu. Cuma saya nak cerita tuan, kita di sini air kita kan, dia masam kapek.
kami di Turki salji air juga tapi tak basam kapet, dia tak jejah pun bau kapet. Saya pelik lah. Ini mungkin keajaiban Tuhan lah. Sedangkan kategori air, satu salji, satu air biasa. Ayam kita ni kalau kapet ni masam kan, kalau kita buat stokin bau. Sana stokin 3 hari pakai tak apa, tak bau. Walaupun kita duk main dengan ayam, tapi ayam salji lah. Tak tahulah apa beza. Mungkin dari sudut ayam tu daripada langit ni, salji Tuhan ciptakan. Yang ni daripada dah diproses macam-macam, maka dia menjadi kesan lain pada apa ni stokin kita dan sebagainya. Wallahu alam. Baik. Adapun anggota yang mudah disertakan basuh kedua-duanya seperti 2 pipi, tu mudah basuh serentak ya. Ni masuk sini ni. Dan 2 tapak tangan, tu tak ada masalah basuh serentak. Dan 2 telinga, maka tiada mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Kalau hak boleh basuh serentak tu tak apa, dia tak ambil penekanan mana dulu mana kemudian kiri dulu kanan, tak apa, sebab dua-dua serentak, so boleh, no problem. Yang dia petikai tadi tu, kalau tak boleh basuh dua-dua, maka kena buat kanan dulu barulah yang kiri. Itu maksudnya. Bahkan disucikan keduanya pada kali yang satu. Kira basuh serentak lah kalau basuh bersama tu. Dan ditiga-tigakan bagi yang dibasuh. Yang sama tadi kita buat 3 kali, tu ditiga-tigakan serentak ya, kita buat 3 kali. Dan yang disapu atas yang kirinya, dan yang disapu, okey, ditiga-tigakan bagi yang dibasah dan yang disapu. Okey, kita buat serentak. Dan hasil meniga-nigakan pada air, kita buat 3 kali tu, tu meniga-nigakan 3 tadi, yang berlari dengan lalu 3 perlarian, mengalir, lari tu mengalir lah, dan pada air yang tenang dengan digerak-gerakkan 3 kali gerak, dan makruh dilebihkan atas 3 kali dan dikurangkan daripadanya. Ini kalau kita ambil wuduk di kawasan air yang tenang, mungkin air kolah ya, kita hanya perlu gerakkan saja. Okey, gerakkan sekali, gerakkan 2 kali, 3 kali dah, lebih tu makruh. Kurang pun dikira makruh. Ni kalau kita ambil lah sungai ke dalam mana-mana lah. Okey, yang penting kita ikut, nak dapat pahala sunat tu kita ikut pengulangan 3 kali tadi. Baik. Dan mualat. Okey, sunat ni, mualat ni sunat berturut-turut. Okey, kita dah sampai ke 10. Kaki semua. Yang ni mualat, mualatun, bahasa Arab ya. Mualat ni maknanya berturut-turut, ikut kronologi, yakni berturut-turut, dan iaitu bahawa tiada hasil penceraian yang banyak antara 2 anggota. Maknanya jangan gap lama sangat. Basuh tangan kiri, pergi sembang kawan lu, sembang apa khabar kau ni, sambung balik, basuh tangan kanan, tangan kanan, lepas tu basuh tangan kiri. Dia tak nak gap tu, mualat mana berturut-turut. Selesai yang ni, sambung terus. Ni yang makruh wuduk sembang-sembang ni, dia takut jadi macam ni lah. Bila soalan banyak, kau nak basuh tangan, cerita dulu. Malam aku pergi hospital menziarah orang, nak ambil tangan, orang tanya pula sakit apa, macam-macam sakit, tak ada ambil gini. Jadi benda begitu yang menyebabkan berlakunya masalah. Itu sebab makruh kita bersembang waktu wuduk. Ambil je lah wuduk, habis tu sembang. Tu ya. Jadi agama nak mengajar kita supaya kita buat benda ni biar kemah, bersih sempurna. Tu yang dia katakan maksud mualat berturut-turut. Maknanya tiada hasil perceraian banyak, gap tu tak boleh lama sangat antara 2 anggota. Demikian lagi antara beberapa membasuh dan antara beberapa suku anggota yang satu. Bahkan dibasuhkan satu anggota kemudian daripada satu anggota dengan sekira-kira tiada kurang anggota yang dibasuh dahulunya pada surah yang pertama. Baik, maknanya kata dia, kalau boleh setiap yang kita basuh tu dia punya timing cantik.
Maknanya kita komo dalam mungkin 3-4 saat, basuh muka pun 3-4 saat, cantik. Dia tak ada, dia kata tak ikut surah yang pertama. Surah ni gambaran lah, kita ambil yang kita dah clear ni mungkin seminit, yang ni tengah saat, tak cantik. So maknanya biar bagi tally lah timing tu. Tu Islam nak ajar kita bagi sempurna. Dia tak nak gap panjang-panjang. Baik. Dan masuk ia pada membasuh kali yang kedua dahulu daripada kurang basuh kali yang pertama. Maknanya kita kena buat bagi sama juga. Kali pertama basuhan kita air banyak mana, kali kedua pun agak-agak lah. Kan setengah-setengah orang tu mungkin dia tak ikut dia punya ni. Kali pertama lebih kurangnya, tapi kali kedua tu bukan main lama dia basuh. Maka dia nak di sini kalau boleh jangan berlaku kekurangan atau kelebihan sangat, biar lebih kurang kata dia antara basuhan juzuk yang pertama dan juga yang kali kedua dahulu daripada kurang basuh kali pertama. Dan masuk pada membasuh kali yang ketiga dahulu daripada kurang membasuh kali yang kedua. Itu pun tak boleh. Maknanya biar bagi sama, ya, sama banyak pada surah yang kedua. Baik. Dan diiktibarkan membasuh tiap-tiap juzuk daripada anggota yang satu dahulu daripada kurang juzuk yang dahulu daripadanya pada surah yang ketiganya, serta sederhana angin dan tabiat dan masa. Maknanya dia kata sini ikut kesesuaian cuaca. Bila kita basuh tadi, kadang-kadang bila keadaan terlalu sejuk kita tak boleh lama-lama sebab sejuk sangat. Umpamanya cuaca yang sangat sejuk, salji, sebab tu ambil sekadar cukup timing je. Jangan kita tunjuk act pula, dalam sejuk aku lawan sejuk, anti sejuk, lama. Tak boleh, agama tak bagi, dia ajar kita. Maknanya ikut suasana masa cuaca. Kalau panas mungkin perlukan lama sebab kita nak dinginkan badan, okay? Lama tu pun dia tidak boleh beza antara kali pertama kita basuh tangan dengan kali kedua dan kali ketiga. Dia nak serentak, lebih kurang sama timing dia. Ni dalam berwuduk. Tu yang kita ajar detail. Kita mengaji lama dah bab wuduk ni kan. Cerita bab wuduk ni kita mengaji lama dah basuh, tapi bila kita dapat ilmu hari ni baru nampak rupanya dia atur sampai macam tu. Detailnya ulama buat ni kan, sampai ke masa tu jaga tu. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, setengah-setengah masjid dia tulis tau, waktu iqamah berapa jam selepas azan, dia boleh bajet. Dan di situ juga kita boleh ambil panduan dalam kitab ni, bila mana waktu wuduk juga serupa. Orang ambil wuduk tu dah boleh bajet dah, sempat tak dia solat qabliyah selepas azan tadi kan, yang mai awal alhamdulillah lah. Ni kira yang mai tengah-tengah ni. Tu Islam dah ajar. Tu maknanya sini bila dah ajar gitu, jadi kita cuba ikut dalam arti kata pembahagian masa setiap anggota yang dibasuh tu biarlah seimbang, sama rata. Di sini letaknya keadilan, sebab kita membagikan sesuatu itu tepat pada masa dia, ya. Baik. Dan hanya sunat mualat pada lain daripada wuduk sahibud darurah. Mualat ini kata dia sunat, ya, mualat pada lain daripada wuduk sahibud darurah. Maknanya mualat ni untuk kita yang sempurna, wuduk tamam. Tapi yang wuduk dengan sebab darurat, ada masalah-masalah, umpamanya ada aksiden dan sebagainya, maka itu lainlah. Kan ada kan kadang-kadang tak boleh nak basuh anggota tertentu, kita akan belajar tembak, tayamum dan sebagainya. Maka ketika itu mualat kata dia tak boleh ikut sangatlah. Ya, sebab kadang-kadang pergerakan badan terbatas dengan sebab aksiden ke, sakit orang, ya, gautnya bengkak sangat ke, kena air tak boleh, gemetar kaki dia semua dan sebagainya. Cerita gaut sekarang ni apa kata apa? Hampir setiap orang, termasuk Tuan Nazir kita, tak lega-lega lagi kaki. Dan nasihat banyak lama dah, insya-Allah Ustaz. Nanti saya datang Pak Ustaz. Sampai kelar tak main-main, jadi sakitlah. Kita nak rawat. Jadi nak ceritanya bahawa keadaan yang sakit itu kadang-kadang boleh menjejaskan proses ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun ia, maka mualat itu wajib pada haknya
kerana mensedikitkan hadasnya, dan tinggal lagi bagi wuduk itu beberapa sunat yang lain disebutkan dalam kitab yang panjang. Baik, maknanya muwalat tu kata dia bagi kes darurat ni dia ada haknya lah, kadar nak angkat hadas saja, tak perlu kita ikut jenis yang sempurna. Sebab keadaan tertentu menyebabkan tidak boleh sangat. Ya, kadang-kadang sampai kalau macam keadaan yang terlalu sejuk pun tuan-tuan, kadang-kadang dia basuh muka tu dia buat sekali je, dia tak buat banyak kali sebab sejuk sangat. Tapi kalau boleh buat 3 kali, baguslah. Cuma setakat ni tak adalah rekod kematian sebab wuduk basuh banyak kali sebab sejuk, tak ada jumpa pun. Allah pelihara. Akan saya cerita minggu lepas kan, ya? Walaupun keadaan sejuk, tapi Allah pelihara, dia tak kentutkan kita, dia tak kencingkan kita kerak. Hanya waktu solat dia akan terasa kita kencing, terus ambil wuduk balik. Ini kehebatan Allah. Dia buat manusia ikut setiap tempat ada dia punya kelebihan, kekurangan. Kita jangan pelik, sebab kita di Malaysia ni dah terdedah dengan kita kata keselesaan cuaca sebenarnya kan. Kawan-kawan kita yang tepat tu Allah beri kemudahan lain pula. Kita selesa cuaca, kentut kerak, main wuduk ambil saja, kejap kentut, makan macam-macam, selesa sangat. Orang sana nak makan benda pelik-pelik tak boleh sebab dia sejuk, jadi dia makan benda yang patut-patut menyebabkan makanan tadi dia orang kata mengurangkan angin, seterusnya dia tak berlakulah kentut dan sebagainya. Itu saya kata Allah ni adil, dia buat manusia dia tahu dah kita kelemahan kat mana dan sebagainya kan. Sebab tu kita bersangka baik dengan Tuhan ni kena tinggi, ya? Jangan sangka buruk, sangka baik kena tinggi. Hikmah tu terlalu jauh yang kita tak nampak. Hikmah kita di sini, hikmah kawan kita di tempat lain, macam-macam pelik kan. Tu macam pelarian Syria kat Turki tu, sekarang saya di luar logik akal, dia boleh tidur ke tepi kaki hotel, tepi bangunan, walaupun pakai jaket sejuk, boleh tidur lena. Kita bayangkan, kalau aku lah, tapi sebab mereka dah biasa dengan suasana sejuk, tidur gitu biasa. Kita tak ada selimut 14 inci tebal, belum tentu. Nampak tak perbezaan dia? Allah bagi gitu, dan tak sesuai untuk kita yang iklim di sini. Mati sejuk kita kalau gitu. Nampak tak? Inilah kelebihan Allah bagi sesuatu, dia ada hikmahnya, ya tuan-tuan. Baik, jadi kita sampai habis di sini. Sebab kita akan mengaji ikut tajuk-tajuk ni senang, tajuk sunat wuduk kita dah faham, cara saya dah tulis tu sampai 10 tu, mudah-mudahan ada manfaat. Dan kita akan masuk tajuk ni minggu depan, faslun fil istinja'i wa adabu qadil hajati. Fasal pada bab istinja dan adab-adab qada hajat. Dia ajarlah kita bagaimana dalam banyak hadis yang Abu Hurairah riwayat, melihat baginda qada hajat macam mana kita boleh belajar, ya, boleh jadi amalan harian. Mudah-mudahan bila kita ikut cara Nabi solat qada hajat, cara Nabi beristinja dan sebagainya, ada keberkatan di situ sebab Allah yang wahyukan kepada Nabi dalam melakukan tindakan seharian. Kita yang ikut ni insya-Allah mudah-mudahan dapat barakahnya. Baik. Ada apa-apa soalan nak tanya? Ustaz, saya ada soalan. Ya. Macam kalau kita pergi supermarket kita nak solat terus kan tengok macam mana nak order, macam mana kalau goyang-goyang kaki, apa hukum kita yang mandang dia orang buat macam tu? Bila kita tegur, rasa tak sedap orang lelaki tu. Buat apa macam mana? Mandi? Kita tengok, kita nampak budak yang muda-muda, biasanya muda-muda lah yang goyang-goyang kaki, tak kata tu lagi solat pun macam tak sempurna, basuh tangan ke apa-apa, tak duduk. Apa hukum kita? Teguran ya. Itu yang sebab Islam letak tu, bila kita tak mampu nak cegah dengan kemungkaran, fa'ilam biasa kan, mula-mula kita tegah dengan kuasa, fa'ilam biasa fabilisanih dengan mulut, fa'ilam tasai fabi qalbih wa zalika adhaful iman. Kalau rasa orang yang kita kenal, kita tegaklah kalau kita kenal. Kalau kita tak kenal, kita berdoa lah supaya ada perubahan. Niat gitulah. Tak semua manusia kita boleh tegak direct, ada adab-adab dia. Jadi masalah teguran tu sebab dia lebih kepada pendidikan yang diajar di sekolah, dia mula di situ tau. Sebab kadang-kadang tu saya cerita isu pendidikan ni, yang kadang-kadang guru sendiri pun tak berapa nak menjiwai watak agama tu walaupun dia ustaz. Ni yang masalah.
hak duk mokok pun banyak ustaz-ustaz. Jadi payah cerita. Sebab bila dia ajak murid tengok cikgu 2 kali 5 aku je, kehormatan tu akan kurang. Tak betul tuan-tuan. Siapa yang ada cikgu tahulah. Jadi di mana kita nak didik benda ni, dia membawa kepada satu fenomena dalam masyarakat di Malaysia tau. Dia tak sama dengan negara maju, Finland, New Zealand, lain watak guru dia. Kadang-kadang dia orang lebih baik pada orang Islam dari sudut adabnya. Jadi murid tengok guru, dia pun hormat. Kita tak pilah kat sekolah tu, kan nak kata tak, sebab bila dah niat jadi cikgu sebab tak ada kerja lain. Ini masalah pertama, bukan nak mendidik betul-betul. Kan dulu kan banyak cerita isu ni kan, tak ada kerja apa, jadi cikgu je lah. Nampak tak? So jadi bila jadi cikgu tanpa minat, lama-lama dia tak nak menjauhi watak guru. Dia hanya sekadar mengajar, makan gaji. Lepas tu peranan guru yang saya ceritakan, nak dapat ke title yang Nabi ada 6 tu, mu'alim, mu'adib, mudarris, mubalik, mursyid. Benda ini bukan senang. Sampai keluar tak ada sekolah yang boleh buat. Sampai ke tahap ada 5-5 tu. Yang ada tu Uni Aziz seorang je, takat saya nampak. Mursyid ada pada dia, mubalik ada pada dia, mu'alim boleh kata banyak ada pada dia. Yang ada Nabi seorang je lah yang lengkap semua. Susah. Oh susah tuan-tuan, bukan cerita susah. Sebab itu bila benda ni pada anak muda kita, jadi bila ilmu tak dijiwai, maka murid tadi pun belajar untuk lulus paksa. Agama dapat perangai macam teruk. Allah, saya ramai nak murid gitu. Agama mereka Islam, tudung tak pakai. Kat sekolah pakai tudung sebab malu dengan kita, balik rumah buka juga. Pening kepala kita. Dakwah ni bukan macam-macam kita ajak. Ini benda yang berlaku. Jadi apa boleh kita buat? Kita tumpukan pada adik-beradik kita dulu. InsyaAllah mula dengan keluarga kita, lama-lama dia akan merebak dalam situasi masyarakat. Dia akan nampak. Cerita memang payah, tapi boleh tegur. Saya kadang kat masjid pun ada yang mampu saya tegur. Kalau budak muda yang kita rasa kita boleh tegur. Kalau tua saya pergi tegur, bahaya. Habis jajar viral, habis lama-lama cepat viral. Ustaz Syahidan tak ada adab sungguh, pergi tegur orang. Dia mula dia buat habis tersebar. Benda ni mudah yang orang buat. Ya. Ya. Dalam sebuah tahun lepas ada satu syekh daripada Arab Saudi datang. Dia tunjuk macam mana ambil wuduk dengan satu peluk air. Yang menjadi persoalan, dia bila dia basuh rambut, dia dengan tumpuk, lepas tu dia tarikkan balik. Dia kata itu adalah sunnah Nabi. Apa bukan kita? Dia cerita ni sebab kita tak tengok Nabi wuduk macam mana, hanya daripada pandangan ulama ataupun para sahabat yang lihat. Yang dia buat gitu sebab yang saya tahu Nabi rambut panjang, Rasulullah rambut panjang. Bila rambut panjang, dia nak bagi sampai pada sunatkan, ratakan semua, maka dia turun, dia naik balik, dia sapu ke atas. Yang tu boleh jadi betul. Ada sebab kaitan dengan Nabi rambut panjang, sampai tu bagi dia pakai serban. Tapi panjang rambut Nabi bersopan. Tak adalah hura-hura macam budak-budak muda lah ni. Dia jaga sampai parah baru dia jaga. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, habib-habib yang pakai serban tutup telinga semua, rambut dia pun panjang, bukan pendek. Sampai ke bawah ni panjang, tapi dia pun jaga. Memang dia pun ikut cara Nabi betul. Mungkin antara saat itu yang dia sapu turun, sapu naik balik, nak bagi kena clear semua. Jadi kita rambut pendek ni agak-agak lah kalau nak buat lagu tu juga. Kalau kita mengaji hadis tu faham, kita buat tak apa, dapat pahala. Jangan action ikut orang, aku ikut cara Nabi ni, Nabi wuduk. Dia mengaji bila, tengok bila, dia tak tahu, itu tak sah. Jadi buat sekadar bila kita mengaji hari ni, sunatnya sapu sekalian, sapulah. Tak mau sapu, sudah habis. Tak ada masalah apa benda sunat. Nak buat, tak nak buat, sudah. Nah, okey nah. InsyaAllah. Saya ada orang nak main apa sebelah ni. Tak ada, okey. Jadi sama-sama kita sudahi pengajian kita pada pagi ini dengan baca tasbih kafarah surah Wa'af. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana alayhi wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minkum.